Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. So apa khabar semua geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Dan seperti episod yang sebelum ni, aku menceritakan, aku berkongsi pengalaman seram aku sendiri. Tiba-tiba pula terkena gangguan. Tetapi sekarang ni alhamdulillah, terima kasih di atas sokongan dan juga doa semua geng puaka. Lepas je terkena gangguan tu, ramai yang PM Zaf, ramai yang komen kat bawah tu. Apa yang jadi Zaf lepas tu? Apa yang jadi? Zaf cabut lagi ya. Dia dah main ketuk, lepas tu dia main hempas pintu 2-3 kali. Tetapi esoknya Zaf pun panggil lah orang untuk bersihkan rumah ni. Dan sekarang ni alhamdulillah Zaf pun dah rasa tak adalah seram sangat. Kejap kita test. Wah, nak test juga tu. Yes, tak ada. Kita tak ada terdengar apa-apa. Okey. Sekarang ni pun okey. Kita tak payah minta lah, senang cerita. So, malam ni khas untuk korang semua. Sambungan part kedua tu insya-Allah lah. Nanti-nantilah Nanti Zaf cerita lagi. Zaf habiskan cerita. Jangan risau. Zaf akan habiskan cerita apa pengalaman Zaf sewaktu tinggal di Kajang. Dan selepas tinggal kat Kajang tu adalah beberapa kisah lagi. Tapi malam ni macam biasa guys, puaka special. Aku membawakan salah seorang content creator ataupun YouTuber untuk berkongsi pengalaman dan juga sedikit ilmu. Dengar-dengar cerita jemputan Zaf malam ni. Dulunya sebelum dia terlibat dalam bidang YouTube ni, dia ada buat paranormal. So apa kisah dia? Tak nak buang masa, kita berhibur keseraman level pisang pada malam ni dalam malam puaka guys. Yeah. Amboi, pantang okey sikit, menari caca. Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Dan macam biasa, dalam malam puaka, aku berkongsi dengan korang pengalaman-pengalaman seram, kisah-kisah mistik. Dan pada malam ni, lagi sekali, kita outdoor. Dan kalau outdoor, aku rasa geng puaka semua dah tahu dah. Kita dalam puaka special. Dan puaka special, orang yang aku jemput pun special jugalah. So di sebelah aku, salah seorang YouTuber yang meningkat naik juga. Dan insya-Allah tak lama lagi level artis lah. Oh wow. So kita ada Ikali. Hai hampa semua. Alright, so sebelum mula macam biasalah, tak manis kalau aku terus je nak tanya kan. Tetamu kita ni penat-penat, aku ajak dia outdoor macam ni. Penat. So kasih ruang lah. Ikali, perkenalkan diri lah. Okey, hai, assalamualaikum hampa semua. Nama aku Ikali. Okey, aku bahasakan diri aku tahu. Boleh. Untuk hampa semua rasa macam dekat dengan aku. Sebab aku tak nak anggap hampa sebagai penonton, tapi aku nak anggap hampa semua sebagai member-member. Okey. So, nama aku Ikali, aku pun ada YouTube sendiri. Cerita seram juga, Ikali Channel. So, kalau ada masa kelapangan dah singgah jangan lupa subscribe. Alright. Promote diri. Weh, boleh. So, malam ni biasalah kita borak santai lah Aku nak tanya kau, bila kau buat kisah-kisah seram ni, kau buat kisah seram adakah kau ikut trend ke? Sebab ramai betul orang buat kat TikTok, kat social media zaman sekarang ni, especially orang kita yang suka kisah mistik ni, ataupun kau mula ni disebabkan pengalaman sendiri? Alright, so aku mula buat YouTube masa PKP. Okay, cerita dia sebenarnya aku tak suka pun duduk depan kamera. Okay. And kenapa aku buat YouTube sebenarnya, ni jujur aku cakap, aku nak balas dendam. Sebenarnya balas dendam. Pelik kan dengar cerita. Api ni pun tiba aku kata nak balas dendam, dia pun berdendam dengan aku. Itu dah macam sate dah aku. Alright, so apa maksud aku balas dendam? Okey, kalau ada yang tahu, aku start dalam bidang seram ni, start dengan paranormal. Tapi masa tu memang aku tak minat untuk terlibat dengan depan kamera. Sebab aku join bukannya untuk
promote diri lah kiranya. Tapi aku join atas dasar minat dan aku nak ada keberanian diri aku sendiri. Sebab aku dulu memang penakut gila. Kalau aku duduk dalam rumah dengan anjing menyalak, aku tak bangun dah dari tempat tidur. Lantak kau lah. Tapi disebabkan aku nak ada keberanian tu, aku join tim paranormal. Tapi memang aku tak minat nak duduk depan kamera ke apa, aku tak minat. Cumanya bila aku dah lama ikut tim paranormal ni, dah sampai satu tahap aku sentiasa akan jadi volunteer tau. Sebab paranormal dia mesti ada segmen volunteer. Segmen volunteer tu akulah jadi mangsa. Sebab aku je, bukanlah aku, ni bukan bangga diri tau, tapi dalam situasi tu aku je yang boleh hadap. Sebab masa tu penonton dia tak minat tengok volunteer lelaki, dia nak tengok perempuan. So bila aku duduk, kita dah terbiasa, kita dah boleh counter dengan benda-benda sekeliling tau. Sampai satu tahap aku duduk, orang tinggal aku jauh-jauh pun aku makan burger, makan twisties. Memang aku santai lah masa tu. Okey, bila tim aku tengok macam Ika ni dia dah ada keberanian, dia dah boleh pergi diri sendiri. Apa kata kau bawa kamera? Okey. Dia paksa aku lah. Aku bawa kamera tapi aku tak tally tau. Mata ke sini, kamera ke sini, macam tu tau. So aku rasa memang aku tak boleh nak buat paranormal. Okey. And then bila masa tu ramailah tim-tim paranormal yang lain macam yang baru-baru nak buat apa semua ni kan. Dia orang dapatkan aku untuk nak ajar dia orang cara buat tim apa semua kan. Aku ni banyak tahu tolong tim-tim paranormal yang baru nak meningkat naik masa tu. Okey. So aku ni ajar dia orang, bukanlah aku ni bagi keberanian, tak. Maksudnya aku ajar dia orang step dia macam mana, nak buat macam mana, apa semua, tempat-tempat dekat mana. Itu sorry celah. Itu tahun bila tu? Starting masa tu? Ni kejap sekarang 2023. 4-5 tahun lepas. Tak ada lama sangat pun. Tak ada lama sangat pun. Okay. Dia 4-5 tahun lepas macam tu lah. Bila dia orang ni dah naik nama, sampai satu tahap tu dia orang tikam belakang aku balik. Alamak. So bila dia orang dah tikam belakang aku, and dia orang cakap macam aku ni nak bangga apa buat paranormal sebab aku ni behind camera. Macam tak penting lah. Macam tak penting. So dia orang cakap macam Ika ni tak ada pun, tak ada masalah. Memang banyak lah 2-3 tim tikam aku daripada belakang. Sampai aku rasa down gila-gila. Ada satu tim tu dia cakap macam ni dengan aku. Dia kata dia naik atas kaki dia sendiri. Amboi. Dia cakap macam tu, atas kaki dia sendiri. Ika ni tak ada apa pun. And dia kata masa tu aku ni tumpang populariti dia. Macam tu pula. Maksudnya orang-orang yang dalam satu platform ni kenal aku disebabkan dia. Disebabkan dia ada nama. So disebabkan tu aku jadi berdendam tau. Bila aku jadi berdendam, aku cakap apa aku nak buat untuk menonjolkan aku pun ada juga. So daripada situ aku start nak buat video and nak dijadikan cerita masa PKP tu aku kena banyak gangguan dekat rumah sewa baru. Sudah. And masa tu juga member aku dia kerja retail. So PKP pun still kerja. Aku seorang-seorang kat rumah. Dia kadang-kadang dia balik tengah malam, pukul 1 pagi macam tu kan. Aku dekat rumah dalam pukul 10 malam pun dah kena ganggu lah. Dia punya ganggu tu macam basuh-basuh pinggan kat dapur. Bunyi-bunyi kan. Shower terbuka sendiri apa semua. So aku ni tak ada tempat nak bercerita. Cakap aku buat video je lah. Masa tu pun tak ramai lagi YouTuber cerita seram. Yang ada masa tu yang aku ingat yang aku layan lah. Casey Champion. Legend. Casey Champion. Lepas tu Nina Story. Lepas tu ada lagi seorang dua macam tu lah. Tak ramai lah. Kek Nanjas pun termasuk masa tu. So daripada situlah aku start buat video sebenarnya. And aku post pun saja-saja. Tapi sampai satu tahap tu aku cakap aku kena ada nama. And orang kenal aku. And aku nak tunjukkan dekat tim-tim yang tikam belakang aku tu, aku dah jadi someone lah tanpa dia orang. Macam tu lah. Kau punya start rare tau. Sebab dia bermula daripada dendam. Kalau tak senang cakap, kita nak proof lah yang kita ni worth it lah kan. Tak adalah tak boleh pakai. Tak adalah aku ni menumpang orang sebenarnya. So maksud dia, sejak daripada kau ditikam tu, baru kau buat YouTube. So yang paranormal kau join ni, platform diorang dekat mana kebiasaannya? Bigo. Masa tu famous gila dengan Bigo. Kau buat YouTube pun memang kenalah. Sebab itulah kau buat YouTube kisah seram. Sebab kau paranormal apa semua kan. So bila kau menceburi ataupun kau masuk lah dalam bidang YouTube ni pula, YouTube time tu pun dah ada dah orang yang mencerita seram apa semua cerita kan. So aku nak tanya lah, walaupun benda ni macam sensasi sikit tapi tak apa lah. Setiap kali kau tengok kisah-kisah seram, terutama
kalau tak salah aku, kau pun jenis yang macam aku kan. Kau boleh nampak ke kan? Aku boleh lah nampak, tapi bukanlah tiba-tiba aku duduk tak ada, bukan. Itu bukan faham. Itu macam tahap wali-wali Allah. Boleh nampak tahap macam tu. Bukan aku lah. So bila kau buat para, kau dah biasalah terjumpa ataupun terkena lah benda-benda mistik ni. So bila kau tengok konten orang yang buat kisah seram ni, apa yang kau cari? Maksud aku, bila kau tengok satu konten tu, apa yang boleh buat kau lekat kat konten tu? First, cara dia bercerita. Okey. Dia sebenarnya cerita ni, kita dengar, maksud tengok kanan kalau tinggal kiri je. Tapi cara dia bercerita, macam mana dia ambil hati viewer. Disebabkan itulah kita boleh tertarik lah untuk stay, untuk tengok video dia. Macam contoh lah, ni aku bagi contoh paling senang, Casey. Okay. Cara dia cerita tu memang sekali lengkap lah, dengan dia punya bunyi, dengan dia punya orang kata debaran tu. And then orang hantar cerita macam ni, tapi dia twistkan cerita tu, tapi jalan cerita dia sama. Faham tak maksud aku? Faham. Macam contoh, dia punya scene tu macam jalan pergi dapur, dia nampak husband dia. Tapi sebenarnya awal-awal dia dah bagi tahu husband dia tak ada kat rumah. Tapi dia tak cerita yang awal-awal tu husband dia tak ada kat rumah. Ujung-ujung boleh cerita. So benda-benda macam tu macam menarik perhatian lah untuk kita stay. Okey, faham. So benda-benda macam tu lah yang boleh buat kau stay and kau layan sesuatu cerita seram tu. Okey, macam yang kau tahu ataupun Gang Puaka tahu, sebelum ni aku dah collab dengan Kak Nan dekat lokasi yang sama juga. Lokasi yang sama. So aku dah pernah tanya dia, apa pengalaman kau paling seram? Okey. So bagi aku macam itu pun dah macam standard lah tu. Kalau kita panggil orang je, kita tanya apa pengalaman kau paling seram. Tapi untuk Ikali aku nak tanya lain sikit. Oish. Lain sikit. Dah tentulah kau banyaklah pengalaman seram kau sendiri. Tapi kalau aku cerita pasal pengalaman ataupun kisah-kisah, tak kisahlah kau tengok kat YouTube ke apa, ataupun kawan kau sendiri, kalau aku tanya apa kisah yang kasih kesan kat kau, daripada segi keseraman ke, daripada segi cerita dia ke, kalau aku tanya kau sekarang, apa yang kau ingat? Kalau tanya aku sekarang kenalan ke adik-beradik pun boleh? Dia bagi kesan dekat aku. Okey, ada satu kita punya YouTuber juga, Pika Story. Pika Storyteller. Pika Storyteller. Dia ada cerita yang dia nampak jelmaan bapak dia dekat rumah. Itu yang bagi kesan dekat aku. Sebab benda tu pun aku pernah lalui. Ni yang nak dengar. Macam kau pernah lalui apa? Dia macam ni tau. Dia start daripada suara. Okey, masa ni sebenarnya arwah bapak aku dah meninggal masa tu. Okey. So kakak aku, dia selalu keluar dengan mak aku berdua tau. Aku pula memang tak lekat kat rumah masa tu. Bila aku balik rumah, aku terus masuk dalam bilik. Biasalah, kita standard duduk dalam bilik punya. Budak-budak muda kan. Duduk dalam bilik. Masa tu umur 18-19 macam tu. Duduk dalam bilik, main handphone apa semua kan. And masa tu aku terlupa yang bapak aku ni dah meninggal. Okay. Masa tu kat rumah tak ada siapa lah. Sebab standard dekat rumah akan ada aku dengan mak aku je. Kakak aku dia balik sekali-sekala. So bila dia balik tu, dia akan keluar dengan mak aku untuk beli barang-barang rumah. So aku duduk lah. Aku rasa daripada start asal aku duduk sampailah nak dekat-dekat maghrib. Macam tu lah. Lepas tu aku terdengar suara ayah aku tau. Dia panggil macam ni. Okay, jangan gelak pula lah. Sebab apa aku kata jangan gelak? Sebab family aku panggil aku nama Bucuk. Bucuk? Mana Bucuk-Bucuk? Aku boleh panggil? Jangan. Okay, so aku dengar suara macam ni. Bucuk, dah maghrib dah ni. Tutup-tutup lah tingkap semua. So aku pun dengar. Okay. So aku pun bangun. Aku tengok rumah semua gelap. Okay, rumah semua gelap. Aku cakap lah ayah aku ni asal dia tak bangun tutup, buka lampu semua kan. Time ni kau lupa lagi ni? Memang aku lupa. So aku pun pergilah dapur, tutup tingkap dalam bilik semua kan. Sampailah aku nak pergi depan, sambil-sambil aku jalan tu, aku cakap lah awak ayah tak buka lampu kat depan. Sebab dah maghrib, dah gelap kan. Asal? Komplain pula. Awak ayah tak buka lampu kat depan. Aku buka lampu, aku tengok kosong. Masa tu barulah otak-otak aku ni, macam sel-sel otak ni berhubung macam, tu bapak aku dah meninggal lah macam tu kan. Lepas tu dia macam, okay, steady, tutup tingkap, buka lampu, semua steady, minum air, start motor belah. Memang tak fikir banyak lah. Tak fikir banyak, start motor belah. Itu satu. Okay. Kali kedua pula, masa tu mak aku balik kampung, ada kematian. And aku pula tak boleh nak balik sebab aku kerja. Okay, aku balik kerja. Masa tu dalam lepas isyak kot aku balik kerja.
Mak aku balik kampung dalam petang macam tu. So kalau mak aku tinggal rumah, dia akan buka satu lampu. Okey. Dia akan buka satu lampu. Okey, tak apalah. So aku balik rumah, aku buka pintu. Aku kan, kalau aku balik rumah, aku akan masuk rumah, aku akan lepak dulu dekat ruang tamu tau. Lepak dulu ruang tamu kan. Main handphone apa semua dulu. Masa aku masuk rumah, aku nampak ayah aku ni tengah berjalan ke dapur. Kali ni nampak. Kali ni nampak, tapi daripada belakang lah. Okey. Aku nampak dia tengah berjalan ke dapur. Masa aku duduk, aku dengar suara ayah aku macam ni. Lambat balik. Lepas tu aku jawab tau. Aku cakap, balik lambat sikit tadi accident. Masa tu sebab aku kerja team and kereta team aku tu accident. Sebab tu yang balik lambat. Tapi tak teruk lah, kereta teruk, kita orang tak ada apa-apa. Okey, alhamdulillah. Okey, lepas tu tadi accident, aku cakap lah macam tu. So aku pun main handphone lagi. Ayah aku, kaki dia dah kena potong tau. So dia pakai Kursi roda ke apa? dia pakai kursi roda. Aku macam ayah ni asal lama sangat kat dapur. Kita risau dia jatuh ke, sebab pernah jadi kes dia jatuh toilet kan. Kita ni pun bangun lah pergi dapur. Tengok tak ada. Masa tu boleh tak fikir. Dia boleh tak fikir yang ayah ni dah meninggal. Okey, tak apalah. On the way nak patah balik kan. Dah nak patah balik nak ke ruang tamu ni, baru pula terfikir, ayah kau dah meninggal lah. Ayah kau dah meninggal. Tak cakap banyak, start motor belah lagi. Kali kedua belah. Aduh. Tapi itulah, benda-benda tu aku tak ceritalah dekat mak aku. Sebab aku risau yang ada kesan dekat mak aku. Sebab kadang-kadang mak aku akan tinggal seorang kalau aku kat stesen. So aku tak ceritalah benda tu, aku diam je lah. Cumanya aku tak tahu nak cakap aku takut ke, aku lega nampak figure bapa aku ke. Sebab dalam masa yang sama kita rindu tau figure tu. So bila nampak tu kita macam, aku nak takut ke tak ke, sebab dia tak ada macam nak harm kita. And aku tak nampak direct muka dia. Cuma kita nampak macam belakang badan je kan. And benda tu sebiji. So aku macam boleh terima lagi lah. Cumanya untuk menjaga diri tu baik aku belah je lah pada rumah tu masa tu. Itulah. Tu yang bila kau cerita pasal jemaah macam ni, selalunya kalau benda-benda ni menyerupai orang yang kita kenal, contoh mak ayah ke apa, selalu mesti lebih seram tak? Ya betul kan? Benda tu yang paling aku tak suka sebenarnya. Sebab aku rasa macam better lah hang muncul dengan figure hang daripada hang ni dengan figure orang lain yang kita kenal. Faham? Bila kita dah bercakap pasal pengalaman kau, pasal segala yang kau dah alami lah sejak daripada para apa semua, aku ada satu soalan yang bermain dalam fikiran Amboi tiba. Okey, bermain. Bermain dia main apa tu? Dia main apa Lompat-lompat. tu? Lompat-lompat. Lompat-lompat. Risau. Okay. Risau kat aku ni pun. Sebut pula lompat-lompat. Okey. Risau. So bila aku buat konten seram kan, aku pun cerita pengalaman aku apa semua kan. Aku nak tanya kau daripada segi bila kita menyampaikan kisah seram, yalah kita nak biar orang ambil iktibar. Lepas tu at the same time aku pun macam kau juga bila tak ada tempat nak cerita, kita cerita kan. Tapi apa pandangan kau tentang ada orang cakap yang engkau ni mereka cerita, engkau ni macam taksub sangat, benda-benda seram ni apa yang datang faedahnya? So bila untuk kau sendiri buat kisah seram, apa yang kau nampak, apa yang kau boleh kasih dekat viewers dengan cerita kau? Okey. Dia sebenarnya macam ni tau. Macam aku nak bagi orang percaya bukan hantu wujud tapi jin yang wujud. Okey. Itu satu. Sebabnya kebanyakan dalam video aku pun, aku jarang nak cakap aku nampak Cik Cum lompat-lompat ke, aku nampak kakak tu mengilai-ngilai ke. Jarang. Jarang sekali. Sebab aku pernah nampak benda yang lagi teruk daripada tu. Benda lagi teruk daripada tu. Macam rupa dia lagi buruk yang aku rasa tak tahulah orang lain pernah tengok ke tak. Okey. Okay. So kalau orang yang nak cakap menipu ke apa tu kan, aku cuma nak cakap satu benda je. Hang Islam. Kalau yang Islam lah, hang Islam. Hang baca Quran, tapi hang faham tak maksud ada jin tu? Okey. Jin ni dia boleh jadi macam-macam bentuk. Tujuan dia pula nak takutkan kita. And jin ni juga dia suka memanipulasikan benda sekeliling kita. Contoh yang paling senang aku bagi. Okey, Jalan Karak. Orang duk cerita seram, ada nampak itu ini sampai accident apa semua kan. Kenapa boleh jadi benda tu? Okey.
Sebab benda tu kan kita tanam dalam otak. Contoh, kita dah tahu cerita, kita lalu jalan karak. Mesti kita macam fikir, aduh jalan karak ni ada ini kan kalau aku nampak ini. Benda tu tahu. Overthinking sangat. Benda tu tahu. Bila benda tu tahu, dia akan manipulasikan benda tu lah. Dia kata, oh dia ni tahu sok ni kita kacau. Dia pun duduk tepi pokok sikit dia coy kepala. Kita nampak terbabas. Settle. Lepas tu kalau orang tu masih bernyawa, dia akan cerita, aku nampak ini, nampak ni. Orang lain akan takut lagi. So dia akan create lagi satu. Dia akan jadi lagi. So macam aku akan pergi tempat tu, aku akan tengok sendiri, betul ke? Kadang-kadang dalam 10 tempat yang orang kata macam seram sangat ni, 3-4 je aku rasa seram. Yang lain tu tak ada apa pun. Nak kata tak ada apa tu, semua tempat ada. Yalah. Tapi lah bukanlah tiba-tiba hampir nampak cocoh-cocoh itu, tak ada. So aku nak bagi orang faham yang tak semua tempat orang kata seram tu hampa kena takut. Sebab contohlah kalau dekat satu taman kita ada rumah tinggal. Orang cakap lah rumah tu bekas kena gantung diri lah apa semua. Takut dah orang-orang dengar. Aku rasa nak lalu malam pun takut. Betul. Tapi bila kita pergi, kita bagi tahu tempat tu macam tak ada apa pun. So mungkin ada setengah orang macam tak ada apa pun, tempat ni macam okey je. So ada setengah orang yang macam tak ada apa pun, tak payah takut lah. So benda tu dia orang sendiri macam boleh counter macam tempat ni tak ada apa pun, tak takut pun. So tak payah takut dengan benda yang kita tak nampak pun sebenarnya. And bagi aku, hampa yang dengar cerita-cerita seram ni, tolong tanam dalam kepala, kami menyampaikan cerita bukan untuk takutkan orang. Tapi cerita kami kena menakutkan. Faham tak? Dan nama kisah seram betul cerita kami kena takut. Tapi jangan hampa yang takut dengan cerita kami. Sebabnya itu masalah pada hampa sendiri, tahu tak? Sebab tu perasaan. Kita manusia ada banyak perasaan. Betul. Kita sanggup tahu bayar untuk ditakutkan. Betul tak? Macam pergi rumah hantu. Yalah. Kita sanggup bayar kan untuk ditakutkan. Tapi kenapa bila orang buat cerita hantu, hampa tak boleh nak terima? Sedangkan benda tu kita anggap sebagai cerita, macam Hiburan, drama. macam tu, betul. Kenapa hampa boleh tengok filem seram? Hampa boleh anggap benda ni hiburan. Sama macam kami. Betul. Beza dia, hampa tak bayar kami. Tapi hampa akan bayar untuk benda-benda lain untuk hampa dapat pengalaman seram. Cuma dengar cerita seram janganlah sampai time aku cerita je nak main. Okey, sambung balik cerita. Senang cerita, anggap je semua cerita seram ni sebagai hiburan hampa je. So tak payah nak takut, tak payah nak terbawa-bawa. Dia salah dia bila orang sampai terbawa-bawa sampai termimpi-mimpi. Dia terlampau deep sangat dengan benda tu. Bila jadi apa-apa, susah diri sendiri balik. Sebab kita dah terlampau takut sampai nak pergi tandas kena berteman apa semua. Itulah orang kata memang menyusahkan diri sendiri lah. Senang. Betul. Anggap je benda tu semua hiburan je lah. Itu je lah. Ini best. Kiranya aku tak salah tanya orang. Sebab bila kau cakap pasal, kadang-kadang kita dah cakap jangan taksub. Tapi orang ni kadang-kadang semua benda salahkan jin. Sampai kadang-kadang kita pun rasa kesian. Saya lihat jin tu duduk senyap je, tak ada kacau pun. Tapi kita overthinking sangat. End up takutkan diri, takutkan orang pula lagi. Kan. So aku rasa wow, thank you so much lah. Demi jintik-jintik bai. Okay. So aku ucap terima kasih banyak-banyak. Alright. Kan, especially sebab kau sudi juga collab dekat channel Zaf untuk puaka special ni. Dan sebelum kita habis, lagi sekali aku pesan kat korang, kepada korang yang belum kenal, yang belum tengok, yang belum tahu siapa Ikan Lee, korang boleh pergi tekan link dekat bawah, Zaf dah tinggalkan. Show your love, show your support, subscribe, like dan layanlah kisah seram. Banyak gila kisah seram. Dan ada juga segmen Sister Puaka Sister Puaka dengan Kek Nan. Itu memang best, korang boleh layan. Banyak lokasi, banyak tempat yang diorang pergi. Sebelum kita habis, ada kata-kata terakhir yang kau nak cakap? Okey, kata-kata terakhir ya. Macam tadi juga, jangan terlampau takut sangat. Sebab kita ada yang lagi besar dekat atas sana. Yes, betul. Itu yang perlu kita takut lah. Kenapa nak takutkan benda-benda ni? Bukanlah aku cakap jangan takut. Kalau dia tiba-tiba cuah depan aku pun aku takut juga. Kan? Sebab dia bukannya keluar bentuk Aaron Aziz. Bukan. Dia keluar bentuk dia tak berapa nak elok. So kita macam terkejut macam tu kan. Cumanya itulah, janganlah takut tu sampai melebihi kita takut daripada Allah. Itu satu. Lepas tu yang manalah tiba-tiba lah macam terdetik nak buat konten cerita seram ke, nak buat paranormal ke,
satu, fikir dulu diri dengan family. Sebab benda ni once hampa dah mula, dia akan melibatkan family dengan orang-orang keliling hampa. Sebab aku sendiri pun dah alami banyak benda sampai tahap aku berhenti buat YouTube beberapa bulan. Senang cerita, hampa tanya diri hampa, apa mampu nak hadap benda-benda ni semua. Dia bukannya sekadar hampa duduk buat cerita tak ada apa, tak ada. Orang buat filem pun kena kacau. So macam kami memang fokus ke benda tu, memang kami banyak kena gangguan daripada situ lah. Itu je lah nasihat aku. Alright, faham. So aku rasa itu pun nasihat yang paling bagus. Dan aku pun ada nak tambah juga, disebabkan Ikali dah cakap macam tu, tiba-tiba aku terfikir betul lah juga. Kadang-kadang bila kau dah datang rumah orang tu, 2-3 kali kau datang dia tak ada rumah. Tapi bila kau paksa, once kau dah datang, sekali package, kena tanya diri sendiri lah. Sanggup hadap ke tak. Lagi sekali aku ucap terima kasih Ikali. InsyaAllah ada kesempatan kita collab lagi sekali. Banyak lagi lah. Nak cakap satu benda. Okey, boleh. Okey, ni agak nak marah sikit lah. Tak nak marah sikit Marah. Kotlah ada tim paranormal yang tengah tengok video ni, ataupun ada orang yang nak buat paranormal tengok video ni, tolong aku merayu, janganlah buat prop. Tak payah menipu orang. Ingat satu benda je, kerja kita buat dapat duit, berkat ke duit tu kalau menipu orang. Sebab orang percaya. Contohilah negara jiran kita, memang sasah benda tu menipu pun viewer dia orang boleh sampai 20-30k. Betul. Yang penting jangan menipu orang. And lagi satu, tolong jangan buat benda-benda kurafat, menyeru ke, masuk tempat orang tak hormat, pergi sana terjerit-terjerit, tak payah. Benda tu sangat tak hormat. Sebab takut sekarang ni hampa okey, tapi benda tu makan dalam. Bila dah makan dalam, esok hampa tahulah kenapa. Itulah marah tu marah. Betul lah. Jangan menipu orang. Jangan syirik dengan Allah. Aku pun marah agak. Aku pun rasa marah agak. So sebelum aku marah, Ikali marah lebih banyak lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Malam Poker yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Bye-bye.